Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Miriam Fazilah. Kami daripada kumpulan 11 yang terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan ingin membentangkan slide tugasan kami yang bertajuk Bincangkan Tata Susila yang lahir dalam norma baru pada masa kini. Seterusnya, kita akan pergi ke pembentang yang pertama yang akan mengulaskan tentang pengenalan tajuk ini. Nama saya ialah Loh Feng Hong. Pada akhir tahun 2019, sebuah fenomen yang baru dan belum pernah terjadi iaitu virus COVID-19 telah menimbulkan kebingungan dan ketakutan di seluruh dunia kerana telah meningkatkan masalah kesihatan yang serius termasuk kematian. Situasi menjadi lebih membingungkan ketika diketahui bahawa vaksin untuk penyakit ini belum ditemukan. Peningkat berkendali gerakan PKP akan ditekankan secara holistik di seluruh Malaysia pada 18 Mei 2020 sama seperti negara lain dalam menghadapi situasi ini. Tata Susila yang lahir dalam norma baru pada masa ini adalah dulu orang-orang tidak memerhati kebersihan terutama mencuci tangan. Tetapi COVID-19 telah membuat orang melakukannya yang mana pun mereka pergi. Yang kedua adalah memakai penutup muka adalah wajib semasa keluar. Hal ini kerana disarankan agar orang menggunakan masker kain saat berada di sekitar seorang yang patut bersih, berbincang atau meninggal suara untuk membantu menjaga saluran pernafasan agar tidak menggelak atau menyebas. Tata susila yang ketiga adalah masyarakat juga perlu kekekalan jalan sosial. Apabila berhadapan dengan kumpulan komunitas, masyarakat harus mengedarkan diri secara fizikal dalam parameter 1 meter. Selain itu, masyarakat harus duduk di rumah dan menggunakan pergerakan anda dari satu tempat ke tempat lain. Tata susila yang keempat adalah budaya berjabat tangan telah digandingkan dengan hanya meletakkan tangan di tangan orang sebagai tanda hormat. Pernikahan yang sebelum ini mengharuskan kedua mempelai dan keluarganya dilangsungkan di satu tempat, bukan lagi had yang rumah di masa PKP. Terima kasih. Seterusnya, untuk melakukan tugasan ini, kumpulan kami juga telah membuat 3 objektif kajian, iaitu yang pertama, membincangkan kesedaran terhadap prosedur operasi standard norma baru. Yang kedua, menghuraikan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melahirkan tata susila dalam norma baru pada masa kini. Dan objektif yang terakhir ialah dengan membincangkan kepentingan dan kesan tata susila yang lahir dalam norma baru pada masa kini. Terima kasih. Seterusnya saya bagi kepada pembentang yang seterusnya. Silakan kepada Dr. Fazilah. Nama saya Chun Hyang. Hari ini saya akan bentang kajian literatur. Kajian literatur adalah ringkasan penulisan yang penting sahaja yang menjelaskan objektif dan persoalan kajian teori yang menasai kajian dan dapatan lepas yang berkaitan. Pada era globalisasi yang kian mencapai ini, isu akan masyarakat keutamanya kerana belajar amat intinya belakang kerana dapat membawa kepada pembinaan baru dan tata susila norma baru pada masa kini. Merujuk kepada artikel Dato' Zainal Abidin bin Mohan Yayasan Karyawan, beliau telah membolehi 2 salinan naskah yang bernama Ala Raja-Raja Melayu yang mengenai ala istilah. Melalui ini, dapat mengetahui bahawa kehidupan berada yang malamat yang hendak dicapai kerana ia merupakan kehidupan yang rukun berada gatuh dan sejahtera dan dapat menggerakkan semua masyarakat menghindari daripada kehidupan yang kacau. Oleh itu, bagi melahirkan manusia yang bermula, berakal dan beretika operasi, tata susila norma baru memainkan peranan yang vital melalui proses sosialisasi dan ekologisasi. Dalam kajian ini, isu yang ingin ditinggi belakang iaitu memupuk pelajar yang berakal mulia supaya mempunyai kefahaman yang jelas tentang nilai moral yang membawa kepada pembinaan tamadun. Dengan ini, pelajar yang beramu komited dapat dihasilkan dan pelajar-pelajar akan sentiasa
bersedia untuk menghadapi cabaran global seperti pandemik COVID-19 dengan menunjuk kepada artikel yang dipamerkan oleh University Sains Islam Malaysia. Pemakaian begitu bukan sebagai katusila norma baru mengenai 1 Ogos 2020 bagi menerangkan penyebaran penyakit COVID-19. Melalui ini dapat dilihatkan bahawa masyarakat yang beretika tinggi tidak memiliki sikap ego dan sentiasa mematuhi sebarang undang-undang ataupun peraturan yang ditetapkan bagi mencegah virus COVID-19. Yang ketiga adalah melalui tinta bila artikel daripada Dr. Hazizan Hasim ialah persyarat tangan Ketua Program Sarjana Munafik dan Fakulti Syariah dan Undang-Undang daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Sehingga boleh dapat dilihat bahawa alat tuntut ilmu belajar secara online adalah seseorang yang beretika yang tinggi. Bagi seseorang belajar yang beretika tinggi, mereka mendapatkan menjadikan diri dan sendiri yang berdisiplin dan menyelesaikan diri dalam keadaan belajar dan secara daring semasa pandemik COVID-19. Seseorang yang beretika tinggi sangat memahami bahawa menuntut ilmu merupakan kewajipan dan tuntutan kehadap setiap insan tanpa batasan. Dalam suasana ancaman pandemik COVID-19, tata susila norma baru juga diwujudkan, iaitu pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian. Dan keadaan yang mencabar ini tidak mempunyai pilihan lain dan selain melaksanakan di peringkat sekolah rendah sehingga di institusi belajar tinggi sebagai satu norma baru. Jadi amat berkesan jika kegagalan menggunakan etika yang tinggi kerana akan menyebabkan pelajar tidak mengikuti pelajaran secara atas-tangan. Oleh itu, jelaskan bahawa kajian ini adalah menentukan kefahaman pelajar terhadap definisi nilai etika dan moral dari perspektif pergaulan dan mengenal pasti kaedah pelaksanaan penetapan nilai etika dan moral kepada pelajar. Seterusnya, tugasan ini juga telah menggunakan kaedah metodologi. Seperti yang sedia maklum, kaedah ini adalah sangat penting kerana ia dapat menerangkan cara sesuatu masalah dan sebab sesuatu kaedah kajian yang dijalankan dengan menggunakan teknik yang betul. Oleh itu kami telah menggunakan kaedah seperti data sekunder, surat khabar dan buku rujukan. Hal ini dapat menjimatkan masa kami untuk mendapatkan maklumat dengan tepat mengenai tugasan yang kami jalankan. Berdasarkan perbincangan dan hasil kajian, yang pertama, modifikasi terhadap tingkah laku masyarakat dalam norma baru. Tindakan dan tingkah laku. Sesetengah masyarakat mengalami kesukaran untuk menerima tindakan atau tingkah laku yang baru disebabkan oleh wabak COVID-19. Apabila diminta melakukan sesuatu yang baharu, tidak semua orang bersedia untuk berubah. Ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor seperti orang sekeliling kita, rangkaian sosial kita dan norma di sekeliling kita yang memberitahu kita perkara ini tidak boleh diterima. Dalam kajian mengenai pematuhan rakyat Malaysia terhadap langkah berjaga-jaga semasa pandemik COVID-19, institusi tingkah laku kesihatan mendapati lebih daripada 90% responden mengikut nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia kerana mereka yang rapat dengan mereka mahu berbuat demikian. Kajian juga melaporkan bahawa lebih daripada 90% responden bersetuju bahawa faktor persekitaran mempengaruhi pematuhan mereka terhadap arahan Kementerian Kesihatan. Faktor persekitaran sosial seperti ibu bapa, rakan sebaya, guru dan sekolah serta media massa yang bertindak sebagai mediator sosial semuanya boleh mempengaruhi tingkah laku seseorang. Selain faktor sosialisasi, pemimpin negara, profesional kesihatan dan pihak berkepentingan yang berkaitan juga boleh memainkan peranan dalam meningkatkan pematuhan komuniti terhadap tingkah laku yang menggalakkan pencegahan COVID-19. Berikut antara strategi yang perlu diikuti oleh masyarakat seperti pemakaian topeng muka, penjarakan fizikal dan hasil kajian yang kedua ialah penyesuaian kendiri terhadap norma baharu. Kehadiran norma baharu ini
boleh mendatangkan kesan buruk kepada psikologi sekiranya individu gagal menyesuaikan diri dengan perubahan drastik tersebut. Jadi, apakah persediaan diri yang diperlukan dalam krisis semasa? Yang pertama ialah penyesuaian kendiri dalaman, iaitu penyesuaian diri dalaman di mana individu menyesuaikan diri untuk memenuhi keperluan dan perubahan luaran untuk mencapai kesejahteraan diri. Yang kedua, penyesuaian kendiri luaran di mana berkaitan dengan perubahan dalam faktor persekitaran. Jadi, orang perlu menyesuaikan diri dengan perubahan. Sebagai contoh, dalam bidang pekerjaan, pendidikan dan aktiviti luar yang terhad. Seterusnya, penyesuaian kawalan tingkah laku dan emosi memainkan peranan penting dalam mengawal tingkah laku dan emosi melalui strategi daya tindak yang sesuai. Penyesuaian membawa kepada masalah gangguan psikologi ini kerana penyesuaian bukanlah mekanisme perubahan yang baru. Malah, individu sering dikehendaki untuk kekal dinamik melihat setiap peringkat kehidupan yang berkaitan dengan peraturan kendiri dan persekitaran. Oleh itu, jika tidak diurus dengan betul, pelarasan boleh membawa kepada kesan psikologi yang buruk seperti tekanan, kebimbangan, kemurungan, kemarahan yang tidak terkawal, kekeliruan dan masalah tingkah laku. Garis Panduan Kawalan COVID-19. Kerajaan melalui Kementerian Kesihatan Malaysia telah menerbitkan dan mengedarkan edisi kelima Garis Panduan Pengurusan COVID-19 mengenai tindakan dan tanggungjawab pengurusan semua kemudahan kesihatan di Malaysia pada 25 Mac 2020. Panduan setebal 242 muka surat ini mengandungi segala maklumat tentang virus tersebut serta strategi dan prosedur lengkap yang perlu dilaksanakan oleh semua pihak untuk mengendalikan dan mengawal COVID-19, khususnya pengurusan hospital dan klinik di Malaysia. Beberapa kawalan yang perlu dititik beratkan seperti kawalan di rumah. Panduan asas untuk individu dan keluarga mengenai COVID-19 adalah melalui kebersihan dan yang berterusan. Etika kebersihan diri yang perlu diamalkan ialah prosedur menjaga kebersihan tangan dengan menanggalkan semua barang kemas dari jari dan tangan sebelum mencuci tangan. Yang kedua, kawalan tempat kerja. Kebanyakan prosedur kesihatan yang perlu dilakukan di pejabat adalah memastikan permukaan meja, kawasan kerja, tombol pintu dan kawasan umum berada dalam keadaan yang bersih dan baik. Majikan juga harus memastikan setiap pekerja termasuk pekerja kontrak diperiksa suhu badan setiap kali mereka memasuki tempat kerja. Akhir sekali, mematuhi arahan. Kemampuan melaksanakan langkah-langkah pencegahan COVID-19 adalah menjadi harapan dan tanggungjawab semua rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia sangat bertuah kerana kerajaan telah mengambil semua langkah pencegahan COVID-19 yang jauh lebih maju daripada beberapa negara maju lain di dunia. Berdasarkan perbincangan ini, kita mendapati kepentingan mengikut garis panduan kawalan penyebaran COVID-19. Malaysia kini dalam fasa Perintah Kawalan Pergerakan COVID-19. Kerajaan telah mengambil pelbagai inisiatif bermula dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sehingga kini bagi membendung penularan wabak itu di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazrin binti Muhammad Razali akan meneruskan dengan kesimpulan dan cadangan. Kesimpulannya, kesedaran terhadap prosedur operasi standard norma baru perlulah dititik beratkan dan diterapkan dalam kehidupan seharian oleh semua pihak, sama ada rakyat mahupun kerajaan. Hal ini penting untuk memutuskan rantaian COVID-19 supaya semua dapat menjalankan kehidupan seperti dulu semula. Pihak berkuasa perlulah tegas dalam pematuhan prosedur operasi standard norma baru supaya semua pihak dapat menjalankan serta mengikuti peraturan dengan jayanya sepanjang prosedur operasi standard norma baru berlangsung. Seterusnya, masyarakat tidak boleh memandang remeh akan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melahirkan tata susila dalam norma baru pada masa kini, supaya tata susila dan adat dapat dipelihara dan tidak ditinggalkan walaupun dalam apa jua keadaan sekalipun. Hal ini dapat mengelakkan masyarakat terjebak dalam masalah sosial ketika COVID-19 berlaku. Apabila perkara tersebut dapat dijalankan dengan jayanya, kesan tata susila yang lahir dalam norma baru akan dapat diterapkan dan disemadikan dalam kalangan masyarakat di Malaysia dengan jayanya.
akhirnya nilai-nilai murni akan sentiasa ada dalam masyarakat di Malaysia dan akan kekal dari generasi ke generasi untuk mengekalkan keharmonian negara. Sekian daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.